Setakat tahun 2022, saya telah menjadi salah seorang pengundi dalam jutaan rakyat Malaysia yang mengundi pada PRU 15 yang lalu. Namun setakat ini tidak ada lagi mana-mana kerajaan yang memerintah yang membuatkan rakyat mereka menjadi kaya akibat daripada dasar-dasar baru yang mereka wujudkan. Jadi pasca PRU 15, adakah ekonomi kita menjadi lebih baik? Kalaupun ekonomi negara lebih baik, macam mana pula dengan ekonomi keluarga dan ekonomi peribadi kita? Jom kita bincangkan. Faktor ekonomi sesebuah kerajaan. Memang betul, dengan adanya kerajaan yang kukuh dan stabil, ia membuatkan ekonomi sesebuah kerajaan dan negara tersebut semakin baik. Itu tidak dapat dinafikan. Dan ada pemimpin yang amanah dan bijaksana menguruskan kerajaan, menguruskan negara, ia juga salah satu faktor menyebabkan ekonomi sesebuah kerajaan ataupun ekonomi sesebuah negara menjadi semakin maju dan semakin baik. Jadi apabila Malaysia menjadi sebuah negara yang lebih stabil, pelancong daripada luar negara suka masuk ke Malaysia. Dan secara tidak langsung, industri-industri kecil tempatan, industri-industri pelancongan akan menjadi semakin baik dan menyebabkan bisnes mereka juga akan bertambah baik. Dan akhir sekali, apabila bisnes mereka menjadi semakin baik, jumlah kutipan cukai oleh kerajaan juga akan bertambah. Secara tidak langsung, income ataupun pendapatan tahunan kerajaan juga akan bertambah. Itu baru kita cerita tentang bab pelancong luar. Ada banyak lagi faktor-faktor luar yang menyebabkan ekonomi negara kita menjadi lebih baik. Dengan adanya sebuah negara yang aman dan stabil, ramai pelabur daripada luar negara yang ingin melabur dalam syarikat-syarikat dalam negara Malaysia. Dan seperti yang saya terangkan tadi, sudah pasti ia akan menyebabkan ekonomi negara menjadi lebih baik. Cuma adakah kita mendapat tempias yang besar hasil daripada ekonomi negara yang menjadi semakin baik tadi kalau diri kita masih diri yang lama, masih malas bekerja, masih membela saka malas untuk belajar dan bekerja? Faktor-faktor tentang ekonomi, keluarga dan peribadi kita. Sebaik saja Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, alhamdulillah, tahniah saya ucapkan. Cuma apa yang saya ingin ketengahkan dekat sini ialah kepada penyokong-penyokong tegar dua kelompok besar dalam pilihan raya baru-baru ini, iaitu Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Yang menyokong Pakatan Harapan seolah-olah begitu yakin bahawa mereka ataupun kita sebagai rakyat marhen akan menjadi lebih kaya apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Namun bagi yang menyokong tegar Perikatan Nasional pula, nampak sangat risau terhadap tahap keislaman mereka, dikhawatiri menjadi berkurang akibat DSAI menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Dan saya rasa ini tidak sepatutnya berlaku. Kita sebagai rakyat Malaysia move on sajalah. Sebagai rakyat marhen, kita tetap perlu bekerja keras, membanting tulang untuk mencari sesuap nasi untuk keluarga. Dan pada pendapat saya pula, ekonomi keluarga kita sendiri ataupun keislaman diri kita sendiri langsung tidak mempengaruhi siapa-siapa sahaja parti yang memerintah. Cuma setakat pengalaman saya yang pernah bekerja selama 6 tahun dalam sebuah syarikat JLC, ia semuanya bergantung kepada diri kita sendiri. Yang malas berusaha tetap akan jauh ketinggalan dari sudut ekonomi mereka. Yang rajin bekerja dan attitude-nya lebih baik akan tetap grow walau macam mana sekalipun ekonomi sesebuah negara. Jadi PRU 15 sudah selesai. Dan di hadapan kita pula adalah tahun 2023 yang lebih mencabar. Kita sebagai rakyat marhen yang menyumbang cuma satu undi pada PRU yang lepas, tanggungjawab kita kepada negara sudah selesai. Sekali lagi saya nak cakap, kita move on je lah, kita bergerak ke hadapan. Kerana kalau kita masih tidak boleh move on, ia cuma ibarat seekor anjing yang menyalak di tepi bukit. Langsung tak memberi impak kepada kerajaan Malaysia yang baru, malah langsung juga tidak memberi impak kepada pembangunan diri kita sendiri. Jadi kita sebagai rakyat marhen, apa perlu buat selepas PRU 15 untuk meningkatkan ekonomi keluarga kita? Satu-satunya pelaburan yang paling bagus untuk meningkatkan ekonomi diri kita ataupun menambah baik kewangan diri kita adalah dengan menambah ilmu-ilmu kewangan. Sekarang ni sangat mudah, terlampau banyak perkongsian ilmu-ilmu kewangan di media sosial secara percuma. Atau kalau anda nak lebih baik, anda pergi saja dekat mana-mana kedai buku berdekatan dengan rumah anda, baca minimum 10 buku kewangan. Baca buku di kedai buku juga adalah percuma kecuali anda ingin bawa balik buku tersebut ke rumah.